Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua pelajar, hari ini kita akan bincangkan tajuk yang kedua, sains tingkatan 5, iaitu tajuk nutrisi dan pengeluaran makanan. Baik, dalam tajuk ini kita akan mempelajari yang pertama, kepentingan pengambilan nutrisi dan amalan pemakanan yang baik. Yang pertama, kita perlu mengetahui nilai kalori. Apa itu nilai kalori? Iaitu kuantiti tenaga yang tersimpan di dalam makanan. Nilai kalori ini diukur dalam unit kalori ataupun juga kilojoule per gram. Seperti jadual di bawah, setiap kelas makanan mempunyai nilai kalori yang berbeza. Protein mempunyai nilai kalori sebanyak 16.7, karbohidrat pun 16.7, tapi lemak mempunyai 2 kali ganda, itu lebih kurang 37.6 kilojoule nilai kalori. Baik, jadi jika sekeping kek yang mengandungi 7 gram protein, 8 gram karbohidrat dan 2 gram lemak, jadi berapa nilai kalori yang terdapat dalam kek tersebut? Jadi kita boleh kira dengan 7 darab dengan nilai kalori yang terdapat dalam protein, itu 16.7, tambah dengan 8 gram lemak karbohidrat darab dengan nilai kalorinya 16.7, tambah lagi 2 gram lemak darab dengan nilai kalorinya 37.6, jadi jumlahnya kita akan dapat 325.7 kilojoule tenaga yang terdapat dalam sekeping kek yang mengandungi 7 gram protein, 8 gram karbohidrat dan 2 gram lemak. Baik, setiap individu tidak mempunyai keperluan nilai kalori yang sama, iaitu berbeza-beza. Setiap individu berbeza-beza nilai keperluan kalorinya. Ini bergantung kepada beberapa faktor, iaitu faktor yang pertama, faktor jantina, di mana seorang lelaki memerlukan kalori yang lebih berbanding dengan seorang wanita. Ini kerana lelaki kadar metabolismenya lebih tinggi berbanding dengan seorang wanita. Faktor yang kedua ialah saiz badan, di mana saiz badan yang lebih besar memerlukan nilai kalori yang banyak. Ini kerana orang yang bersaiz badannya besar mempunyai bilangan selnya lebih banyak. Setiap sel memerlukan nilai kalori tertentu. Jadi lebih banyak sel, lebih banyaklah kalori yang diperlukan oleh seseorang. Faktor yang tiga ialah usia, di mana seorang kanak-kanak dan remaja memerlukan kalori yang lebih banyak berbanding dengan seorang yang dewasa dan orang tua, di mana kanak-kanak dan remaja masih membesar dan bergerak aktif. Jadi mereka memerlukan kalori yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang tua. Mana orang yang dah tua, mereka tiada lagi pertumbuhan dan kadar metabolismenya pun rendah. Faktor yang keempat ialah faktor pekerjaan, di mana pekerjaan buruh lebih memerlukan kalori berbanding dengan seorang pekerja pejabat, di mana buruh menggunakan setiap kalorinya untuk melakukan kerja berat. Faktor yang kelima ialah faktor kesihatan, di mana orang yang sakit memerlukan kalori yang lebih berbanding dengan orang yang sihat. Ini kerana orang yang sakit memerlukan zat-zat nutrien-nutrien untuk memulihkan kesihatan, sedangkan orang yang sihat hanya untuk mengekalkan kesihatannya. Faktor yang terakhir itu faktor iklim, di mana individu yang berada di negara yang lebih sejuk memerlukan kalori yang lebih banyak.
Ini kerana mereka memerlukan tenaga atau kalori untuk mengekalkan suhu badan mereka. Itu 37 darjah Celsius. Masalah berkaitan dengan nutrisi. Kita akan bincang dua masalah, iaitu yang pertama kita akan bincang akibat daripada kekurangan nutrisi atau dikenali juga sebagai malnutrisi. Ada 6 penyakit yang kita akan bincangkan secara ringkas, iaitu penyakit yang pertama iaitu riket, di mana ini hanya berlaku pada kanak-kanak ataupun bayi, di mana tulang dan gigi mereka lembut menyebabkan kaki mereka, tulang kakinya jelas kelihatan bengkok apabila mereka cuba berjalan. Di mana ini kerana kekurangan vitamin D. Penyakit yang kedua ialah rabun malam, di mana seorang pengidap rabun malam ni dia sangat kabur pada waktu malam, itu kerana kekurangan cahaya. Ini disebabkan oleh vitamin A. Kekurangan vitamin A dalam jarak waktu yang lama. Jadi penyakit yang ketiga ialah penyakit goiter, di mana kelenjar thyroid pesakit ini membengkak disebabkan oleh kekurangan iodin. Ini juga disebabkan kekurangan iodin dalam jangka masa yang agak lama. Penyakit yang keempat ialah scurvy, iaitu berlaku pendarahan pada gusi ataupun gusi mereka merah-merah, bengkak. Ini disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Penyakit yang keempat ialah kwashiorkor, iaitu kekurangan protein yang agak panjang menyebabkan pertumbuhan terbatuk. Kanak-kanak itu perut buncit tapi nampak tulang kelihatan. Kulit mereka juga bersisi. Penyakit yang keenam ialah anemia, iaitu penyakit kekurangan darah merah, di mana menyebabkan gejala pening, sakit kepala, kurang nafas. Ini disebabkan oleh kekurangan zat besi. Jadi zat besi ini diperlukan untuk pembinaan sel darah merah. Jadi akibat kekurangan zat besi yang berpanjangan menyebabkan seorang itu kekurangan darah merah. Okey, masalah yang berikutnya ialah masalah berlebihan pengambilan sesuatu makanan yang akan menyebabkan, yang pertama, obesiti, iaitu berlebihan pengambilan makanan berlemak dan berkarbohidrat yang tinggi. Yang kedua, anoreksia nervosa, iaitu satu sindrom penyakit yang memerlukan rawatan psikoterapi, di mana pesakit anoreksia nervosa ini menahan daripada makan makanan yang cuki dan kadang-kala memuntahkan apabila makan. Ini disebabkan oleh ada gangguan dalam pemikiran mereka, di mana mereka takut tubuh badan mereka gemuk. Yang ketiga ialah keadaan salur darah yang berlaku pemendapan kolesterol pada arteri yang dikenali sebagai arteriosklerosis. Ini disebabkan oleh pengambilan berlebihan makanan berkolesterol tinggi. Penyakit yang keempat ialah penyakit kencing manis ataupun karies gigi. Ini berlebihan pengambilan gula. Dan yang terakhir ialah berlebihan pengambilan garam menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi setakat itu saja untuk pelajaran hari ini. Harap semua pelajar dapat memahami pelajaran dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.